semangat menerima keistimewaan atau kebolehan baru tersebut. Seterusnya menjadikan hidup lebih mudah, lebih peka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada teman-teman yang menonton video ini. Tajuk video pada hari ini adalah cara membuka mata batin dengan surah Al-Ikhlas. Apakah sebenarnya amalan ini dan bagaimanakah ia dilakukan? Sila lihat video ini selanjutnya. Sila subscribe, like dan komen di ruangan dan butang-butang yang terdapat di bawah video ini. Ada banyak sekali cara atau kaidah untuk membuka mata batin seseorang ya teman-teman. Ada amalan menggunakan potongan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ada yang menggunakan Asma'ul Husna yang khusus. Ada yang menggunakan zikir-zikir tertentu, doa-doa khusus, jampi-jampi atau mantra-mantra khusus bercirikan Islamik dan lain-lain. Apa yang bakal saya kongsikan ini pula adalah cara membuka mata batin kita menggunakan surah Al-Ikhlas sebagai bacaan utamanya. Terdapat dua jenis cara membuka mata batin ini secara umumnya, yaitu pertama, cara drastik atau tiba-tiba, dan kedua, cara beransur-ansur atau bertahap. Amalan membuka mata batin melalui surah Al-Ikhlas ini adalah termasuk dalam cara beransur-ansur atau bertahap tadi. Dengan itu, pengamalnya tidak akan menjadi terkejut atau ketakutan apabila mata batinnya mula dibukakan nanti. Tidak seperti amalan cara pertama di mana mata batin secara drastik atau tiba-tiba boleh terbuka. Ini merisikokan kemudaratan terutamanya terhadap psikologi pengamalnya. Ketakutan atau fobia pada kegelapan malam, tempat-tempat yang keras, sudut-sudut tertentu di rumah, hutan atau sungai atau lain-lainnya boleh saja berlaku kerananya. Tentu akan menyukarkan hidup nantinya. Dengan itu, jika kita berniat membuka mata batin, pilihlah amalan seperti di video ini. Mata batin akan terbuka secara beransur-ansur, memudahkan penyesuaian diri kita terhadap perubahan-perubahan yang bakal dialami secara beransur-ansur juga. Apa jua amalan membuka mata batin, sebaik-baiknya haruslah ada guru pembimbing agar kita dapat dipantau tidak menjadi lemah semangat menerima keistimewaan atau kebolehan baru tersebut. Seterusnya menjadikan hidup lebih mudah, lebih peka, lebih bermakna dari sebelumnya. Penilaian dan tafsiran akan menjadi tajam, malah boleh saja mengetahui sesuatu sebelum ianya terjadi. Biasanya melalui jangkaan awal dan petanda-petanda yang dinampakkan atau ditunjukkan di persekitaran, juga melalui mimpi-mimpi petunjuk. Berikut adalah beberapa contoh sekiranya mata batin kita telah beransur terbuka kerana amalan tadi. Mata batin terbuka bermula dari hati pengamalnya. Hati disuci bersihkan oleh amalan yang istiqamah. Penyucian hati yang berterusan ini memungkinkan terjadinya mukasyafah, yakni kasyaf tersingkap atau hijab terbuka, dan musyahadah, yakni penyaksian tentang rahsia-rahsia alam termasuk yang gaib, yakni lanjutan dari penyucian hati tadi. Kedua, sejak di bangku sekolah kita diajarkan bahawa manusia mempunyai 5 panca indera, iaitu pertama, mata untuk melihat, kedua, hidung untuk menghidu, ketiga, telinga untuk mendengar, keempat, lidah untuk merasa, dan kelima, tangan dan kulit untuk menyentuh. Begitulah sebagaimana yang disampaikan oleh buku-buku yang cenderung saintifik dan sekulerisme. Panca indera, yakni deria yang keenam adalah hati. Itulah sebenarnya sixth sense yang disebutkan dalam dunia spiritual atau filem-filem mistik. Setelah panca indera keenam ini dibukakan, yakni mata hati atau mata batin terbuka, barulah kesannya terpancar pada deria-deria yang lain tadi seperti mata, hidung, telinga, dan lain-lain. Menjadi bertambah peka kerana itu. Malah ada juga yang menyatakan mata ketiga, yakni mata ajna, akan terbuka lanjutan dari itu. Benar ya teman-teman, itulah yang akan berlaku sekiranya mata batin, yakni hati kita telah dibukakan nanti. Ketiga, lanjutan dari terbukanya mata hati tadi, perasaan akan menjadi peka, gerak hati menjadi tajam, tafsiran lebih tepat, andaian menjadi lebih logik dan dapat dijelaskan perkaitannya.
Sensitiviti persekitaran merupakan refleks autogerak tubuh badan boleh berlaku dengan sendiri kerana perkara-perkara di atas tadi. Keempat, mata merupakan panca indera yang berfungsi untuk melihat perkara-perkara yang nyata dan jelas. Sekiranya mata batin beransur terbuka, penglihatan mata bukan saja setakat itu. Bayangan-bayangan atau sosok-sosok misteri pelbagai rupa, saiz dan ragam juga terlihat. Sama ada secara terus dari mata ataupun tidak secara terus, yakni melalui mata ajna tadi. Namun keadaan itu berlaku beransur-ansur dan diharap ada guru untuk bertanya dan merujuk. Jadi kita akan faham bahawa itulah prosesnya. Kita akan menerima dengan tenang dan dapat mengawalnya melalui ketenangan tadi. Ini berbeza bagi yang membuka mata batin secara drastik atau tiba-tiba. Mereka biasanya sukar menerima dan menjadi takut, terkejut dan fobia. Akhirnya boleh saja mengalami tekanan jiwa jika ia berterusan dan tidak ditutup oleh seseorang perawat. Kelima, hidung merupakan panca indera untuk menghidu. Keupayaan ini terhad pada sesuatu yang berdekatan sahaja. Jika mata batin terbuka, keupayaannya menjadi lebih lagi. Kita akan selalu menghidu bau-bauan tertentu yang kita tidak pasti dari mana asalnya. Bau harum semasa bertahajud, bau tanah di sesuatu tempat sedangkan ia rumah, bau sesuatu yang terbakar sedangkan tiada api yang menyala, bau busuk. Apabila melimpasi sesuatu tempat tertentu, itu contoh-contoh sesuatu yang berkaitan bau-bau tadi ada berdekatan. Setelah sering menghidunya, kita jadi terbiasa. Contohnya bau harum setiap kali bertahajud. Tanda-tanda persekitaran memudahkan tafsiran kita. Malah boleh saja dinampakkan dengan izin Allah terpulang sejauh mana penguasaan kita terhadap amalan mata batin tadi. Akhirnya kita mengetahui ianya, yakni bau harum tadi datangnya dari para malaikat yang sedang mendoakan kita. Itu contohnya ya teman-teman. Kelima, masih hidung untuk menghidu, terutamanya sesuatu yang dekat. Namun sekiranya mata batin terbuka, sesuatu yang jauh atau akan kita dekati, boleh terlebih dahulu kita hidu. Ia memberi tanda pada tempat-tempat tersebut. Contohnya, kita ingin pergi ke rumah seseorang pesakit, yakni untuk dirawat. Sebelum pergi pun, kita dapat menghidu sesuatu dari rumah tersebut sama ada bauan yang harum menyenangkan atau bauan yang busuk meloyakan. Ia boleh sepintas lalu, sekejap-sekejap atau berterusan sehinggalah kita mendatangi rumah tersebut dan mengetahui bahawa di situlah punca bauan-bauan itu tadi. Di situlah kita dapat mentafsir berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Keenam, telinga untuk mendengar, juga panca indera yang terhad fungsinya. Namun jika mata batin dibukakan, mukasyafah dan musyahadah terjadi kerana penyucian hati oleh istiqamah amalan. Pendengaran akan menjadi bertambah peka. Bukan saja dapat mendengar sesuatu yang zahir nyata seperti biasanya, namun juga boleh mendengar sesuatu yang tidak jelas nyata dan tiada pasti asal-usulnya. Sedangkan orang-orang berdekatan mungkin tidak mendengarnya. Jika kita bertanyakan orang lain, mereka akan menganggap kita berhalusinasi, berdilusi. Mungkin mereka kata kita gila. Kerana mereka tidak mendengarnya, apakah benar ia halusinasi atau dilusi atau persepsi yang silap tentang sesuatu? Belum tentu ya teman-teman. Jadi itu haruslah bersedia dan tenang dalam menerima perubahan-perubahan baru. Jangan mudah mendedahkan apa yang orang lain pasti tidak dapat menerimanya kerana kita telah berbeza. Ketenangan melalui zikir penting pada keadaan begitu. Penerimaan kita tentang perubahan yang beransur-ansur itu akan mematangkan kita nanti. Pengalaman akan terjadi seterusnya, bermula dengan musyahadah, yakni penyaksian rahsia-rahsia alam tadi. Kita akan lebih memahami. Ketujuh, banyak lagi akan terjadi selain contoh-contoh di atas tadi ya teman-teman. Gambaran-gambaran spontan yang terlintas di atas ubun-ubun sewaktu melihat sesuatu. Dinampakkan melalui mimpi-mimpi petunjuk pada masa terpilih, petanda-petanda dan alamat-alamat